Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang saya kasihi, yaitu Dr. Siti Rohani. Saya Enrin Lawrence akan memberikan pembentangan untuk bahagian saya, yaitu keadaan ilmu semasa zaman kegelapan. Saya akan merumuskan mengapa pada era ini mengalami kemunduran intelektual yang sangat kritikal. Zaman ini menjadi gelap karena dua cangkaman utama. Yang pertama adalah hegemoni gereja. Pendidikan pada saat ini dimonopoli sepenuhnya oleh padre dan bangsawan. Gereja menggunakan doktrin teosentrisme di mana segala ilmu sains atau falsafah rasional seperti karya Aristotle diharamkan dan dianggap sesat. Kebebasan berpikir juga pada saat ini dibunuh melalui budaya ketakutan. Yang kedua adalah sistem feodal. Majoriti masyarakat adalah petani atau serf yang dikeras sebagai buruh kasar atau tuan rumah. Disebabkan perlu bergelut untuk mendapat kelangsungan hidup setiap hari, mereka langsung tiada masa atau peluang untuk mendapatkan pendidikan. Akhirnya, Eropa mengalami buta huruf secara besar-besaran. Namun, ilmu tidak mati 100%. Tokoh Kristen seperti Thomas Aquinas muncul sebagai penyelamat. Beliau telah memperkenalkan falsafah skolastik, yaitu usaha mengharmonikan pemikiran logik Aristotle dengan agama, sekaligus memastikan tradisi intelektual klasik tidak lenyap sepenuhnya dari muka bumi Eropa. Kesimpulannya, penindasan minda yang melampau pada zaman kegelapan ini sebenarnya adalah satu bom jangka kokongan berabad-abad lamanya yang telah mencetuskan rasa dahaga dan pemberontakan dalam jiwa masyarakat. Penolakan terhadap hegemoni inilah yang akhirnya meletus dan melahirkan era Renaissance, satu kebangkitan semula yang membebaskan akal manusia. Sekian saja daripada saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentangan seterusnya, yaitu Muhammad Fazrul. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fazrul Shah. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang faktor-faktor kebangkitan Renaissance di Eropah. Renaissance merupakan satu zaman kebangkitan semula ilmu pengetahuan, seni budaya dan falsafah yang berlaku di Eropah selepas zaman kegelapan. Perkataan Renaissance berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud kelahiran semula atau lebih dikenali sebagai rebirth. Zaman ini berlaku sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Renaissance dianggap sebagai titik perubahan penting dalam sejarah Eropah kerana masyarakat mula kembali memberi perhatian terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, seni dan pemikiran rasional selepas mengalami kemunduran intelektual semasa zaman kegelapan. Seterusnya, perdagangan dan kemunculan bandar. Kebangkitan Renaissance bermula di Itali, khususnya di bandar seperti Florence, Venice dan Milan. Kedudukan bandar-bandar ini yang strategik dalam laluan perdagangan Mediterranean telah menjadikannya pusat perdagangan antara bangsa. Hasil perdagangan yang pesat telah membawa kekayaan kepada golongan pedagang dan bangsawan. Kekayaan tersebut bukan sahaja digunakan untuk ekonomi tetapi turut dilaburkan dalam pelbagai bidang, iaitu diantaranya ialah bidang seni, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keadaan ini membantu perkembangan budaya ilmu di bandar-bandar tersebut. Seterusnya ialah golongan pedagang kaya. Kemunculan golongan pedagang kaya atau dikenali sebagai merchant class juga memainkan peranan penting dalam kebangkitan Renaissance. Golongan ini mempunyai pengaruh besar kerana kekayaan yang dimiliki hasil daripada aktiviti perdagangan. Mereka menjadi penaung kepada artis, saintis dan sarjana dengan memberikan sokongan keuangan untuk menghasilkan karya seni dalam penyelidikan ilmu. Sebagai contoh, keluarga Medici di Florence terkenal sebagai penaung utama seni dan ilmu pengetahuan semasa zaman Renaissance. Seterusnya, kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 turut menjadi faktor penting dalam kebangkitan Renaissance. Selepas kota tersebut jatuh ke tangan Empire Uthmaniyah, ramai sarjana Byzant berpindah ke Eropah Barat, khususnya Itali. Mereka membawa bersama manuskrip dan karya klasik Yunani serta Rom yang mengandungi ilmu falsafah
matematik, sains dan kesusastraan. Penemuan semula karya tokoh seperti Ariston dan Plato telah meningkatkan minat masyarakat Eropah terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran intelektual. Di samping itu, perubahan struktur sosial dan politik di Eropah juga menyumbang kepada kebangkitan Renaissance. Sistem feodal mula semakin lemah manakala pengaruh golongan bangsawan dan gereja turut berkurang. Pada masa yang sama, golongan pertengahan semakin berkembang dan mempunyai pengaruh dalam ekonomi bandar. Perubahan ini mewujudkan masyarakat yang lebih terbuka terhadap idea baru serta menyokong perkembangan pendidikan dan budaya ilmu. Akhir sekali, perbandingan Renaissance dengan zaman kegelapan. Jika dibandingkan dengan zaman kegelapan, Renaissance menunjukkan perubahan yang sangat ketara dalam kehidupan masyarakat Eropah. Masyarakat yang sebelum ini tertutup dan bergantung kepada sistem feodal mula berubah menjadi lebih terbuka, progresif dan dinamik. Perkembangan ini menjadi asas kepada pembentukan tamadun barat moden dalam bidang ilmu pendidikan, seni dan sains. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syafiqah binti Halim. Hari ini saya akan menerangkan faktor transformasi humanisme pada zaman Renaissance. Faktor pertama transformasi humanisme ialah kebangkitan semula karya klasik Yunani dan Rom. Pada zaman Renaissance, para sarjana mula menemui semula manuskrip lama tokoh seperti Cicero dan Plato. Mereka kemudiannya mengkaji semula karya-karya tersebut kerana mengandungi banyak idea berkaitan falsafah, moral dan pemikiran rasional. Melalui karya ini, masyarakat mula sedar bahawa manusia sebenarnya mempunyai kemampuan untuk berfikir, menggunakan akal dan tidak perlu bergantung kepada ajaran gereja semata-mata. Faktor kedua pula ialah penolakan terhadap pemikiran skolatisme pada zaman pertengahan. Pada waktu itu, sistem pembelajaran telah bergantung kepada logik gereja dan teologi. Ramai sejana mula tidak berpuas hati dengan keadaan tersebut kerana mereka percaya manusia perlu menggunakan akal fikiran dan pengalaman sendiri dalam memahami kehidupan serta alam semesta. Selain itu, perkembangan teknologi pencetakan juga memainkan peranan yang penting. Perkembangan teknologi pencetakan membolehkan buku dan bahan ilmiah diterbitkan secara besar-besaran. Hal ini mempercepatkan penyebaran idea humanisme ke Eropah dan menyebabkan lebih ramai masyarakat mendapat akses kepada ilmu pengetahuan. Terdapat juga tokoh-tokoh yang berperanan dalam humanisme. Tokoh pertama, tokoh yang dikenali sebagai Bapa Humanisme iaitu Francesco Petrarca. Beliau memainkan peranan besar dalam mengumpul, menyalin dan mengedit naskah lama daripada tamadun Yunani dan Rom. Petrarca percaya bahawa pemahaman terhadap bahasa klasik dapat menghidupkan semula kebijakan dan nilai moral masyarakat zaman dahulu. Disebabkan usaha beliau, minat masyarakat terhadap ilmu klasik mulai berkembang. Tokoh kedua ialah Desiderius Erasmus. Erasmus menekankan kepentingan pendidikan, moral dan pembaharuan gereja melalui pendekatan intelektual. Beliau percaya masyarakat boleh diperbarui melalui ilmu pengetahuan dan pemikiran rasional, bukannya melalui kekerasan agama. Selain itu, Erasmus juga menghasilkan karya seperti Praise of Folly and Holycius yang mengkritik kelemahan institusi gereja pada zaman tersebut. Beliau turut menegaskan bahawa agama yang benar tidak sepatutnya bergantung kepada dogma atau kekuasaan golongan agama semata-mata. Tokoh seterusnya ialah Thomas More yang terkenal di Eropah melalui karya beliau yang bertajuk Utopia. Dalam karya tersebut, Thomas More menggambarkan sebuah masyarakat yang ideal, aman dan tersusun pada zaman yang sama.
Beliau juga mengkritik masalah sosial dan politik yang berlaku di Eropa ketika itu. Tokoh-tokoh ini telah memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran idea humanisme dan mengubah cara masyarakat Eropa berpikir. Perkembangan humanisme telah membawa banyak kesan terhadap masyarakat Eropa. Antara kesannya ialah kebebasan berekspresi dalam bidang kesenian. Pada zaman Renaissance, masyarakat mula menghasilkan karya seni seperti seni lukis, seni pahat, dan seni bina yang lebih menonjolkan keindahan manusia, keseimbangan, dan keharmonian. Contohnya ialah Leonardo da Vinci yang terkenal dengan lukisan Mona Lisa. Karya seni pada zaman ini menjadi lebih realistik dan tidak lagi tertumpu sepenuhnya kepada unsur keagamaan. Selain itu, humanisme juga membawa kepada reformasi gereja di Eropa. Masyarakat mula mengkritik penyalahgunaan kuasa dari pihak gereja seperti penjualan surat pengampunan dosa dan monopoli terhadap isi Alkitab. Idea humanisme ini turut mempengaruhi Martin Luther dalam gerakan reformasinya. Seterusnya ialah kemunculan sekularisme ataupun ateisme. Masyarakat mula memberi perhatian kepada kehidupan duniawi dan tidak lagi terlalu bergantung kepada institusi agama dalam semua aspek kehidupan. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pemisahan antara urusan agama dengan urusan dunia. Di samping itu, humanisme juga melahirkan sifat rasionalisme dan individualisme. Rasionalisme bermaksud penggunaan akal dalam mencari kebenaran, manakala individualisme pula menekankan kebebasan dan hak individu. Masyarakat mula tidak menerima sesuatu hanya berdasarkan tradisi atau otoriti gereja semata-mata. Mereka percaya bahwa setiap manusia mempunyai kebolehan, hak, dan kemampuan untuk menentukan kehidupan mereka sendiri. Jadi, jelaslah bahwa perkembangan humanisme telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat Eropa berpikir dan menjadi asas kepada perkembangan tamadun moden hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan. Sekarang saya akan membentangkan tentang transformasi falsafah perumatan dan epistemologi anatomi manusia pada zaman Renaissance. Pada zaman kegelapan, masyarakat Eropa menganggap tubuh manusia sebagai sesuatu yang suci dan tidak boleh dibedah. Ilmu perbuatan ketika itu hanya bergantung pada teks lama Galen, walaupun banyak faktanya tidak tepat. Namun, zaman Renaissance membawa perubahan besar melalui pemikiran rasional dan empirical. Andreas Vesalius memainkan peranan penting dalam melakukan bedah siasat terhadap mayat manusia untuk mendapatkan bukti yang sebenar. Beliau juga menerbitkan buku De Humani Corporis Fabrica yang berjaya membetulkan banyak kesilapan dan anatomi lama. Kesan daripada perubahan ini, tubuh manusia mulai dikaji secara saintifik dan sistematik, yang membuka jalan kepada perkembangan perubatan modern termasuk penemuan sistem peredaran darah oleh William Harvey. Kesimpulannya, zaman Renaissance telah mengubah cara manusia memahami tubuh badan dan menjadi asas kepada sistem perubatan modern yang digunakan hingga hari ini. Seterusnya, falsafah eksplorasi geografi dan evolusi pandangan dunia global. Zaman kegelapan menyebabkan masyarakat Eropa mempunyai pemikiran sempit dan dipengaruhi oleh mitos agama. Contohnya, peta Mapamundi menggambarkan dunia dipenuhi ancaman seperti naga dan raksasa laut. Namun, Renaissance mengubah pemikiran masyarakat daripada mitos dan kepada sains matematik, astronomi, dan kartografi. Kemajuan teknologi pelayaran seperti kompas magnetik, astrolabe, dan kapal karavel memacu kepada Age of Discovery. Tokoh peneroka seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan membuktikan bumi berbentuk sfera. Perubahan ini pun melahirkan fahaman Eurocentrisme dan membuka jalan kepada imperialisme Barat. Sebagai kesimpulan,
Renaissance bukan sahaja mengubah ilmu geografi, tetapi turut membentuk dominasi dan pemikiran Barat modern. Zaman kegelapan berlaku selepas kejatuhan Empire Rome Barat pada abad ke-5. Pada masa ini, gereja telah menjadi institusi yang sangat berkuasa dan mengawal kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang pendidikan dan politik. Selain itu, sistem feudal telah menyebabkan masyarakat dibahagikan mengikut kelas sosial seperti raja, bangsawan, padri, dan petani. Kebebasan berpikir juga nih sangat terhad karena masyarakat takut untuk mempersoalkan ajaran gereja. Pendidikan pula hanya dinikmati oleh golongan tertentu dan kebanyakan rakyat dorang tidak tahu membaca dan menulis. Oleh sebab itu, masyarakat di sana tuh lebih percaya kepada mitos dan tahyul berbanding dengan pemikiran saintifik. Keadaan politik dan ekonomi yang tidak stabil telah menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dorang menjadi sangat perlahan. Peperangan dan wabak penyakit juga telah memberi kesan besar kepada kehidupan masyarakat sehingga ramai antara rakyat dorang tuh hidup dalam keadaan yang susah dan hanya dorang tuh fokus kepada kelangsungan hidup syak. Namun begitu, muncul golongan cendekiawan yang mula mencari ilmu baru dan mengkaji semula tamadun Yunani dan Rom. Dorang ini juga mula menggalakkan pemikiran rasional dan kritis dalam kalangan masyarakat di sana pada suatu ketika itulah. Perubahan ini akhirnya telah membawa kepada kemunculan Renaissance yang menjadi titik kebangkitan ilmu, pendidikan, dan budaya Eropa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sarah binti Syokat Ali, nomor metrik BB 2511067. Saya akan bentangkan bagian kesimpulan. Apa yang saya dapat simpulkan dalam bagian kesimpulan ini, bahwa zaman Renaissance ini dia merupakan satu area kebangkitan semula ilmu pengetahuan dan perkembangan falsafah Barat modern. Pada zaman ini, masyarakat Eropa mula berubah daripada pemikiran yang terlalu bergantung kepada gereja, kepada pengguna akal, pemerhatian, dan pemikiran kritis. Selain itu, pemikiran humanisme yang berkembang pada zaman Renaissance telah memainkan kepentingan manusia, kebebasan berpikir, dan kebolehan individu untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan. Renaissance juga memberi kesan besar terhadap perkembangan sains, politik, pendidikan, ekonomi, dan seni. Malah, area ini dia menjadi asas kepada regulasi, sains, dan zaman pencerahan yang membawa perubahan besar kepada dunia modern. Secara keseluruhan, Renaissance memainkan peranan penting untuk membantu masyarakat modern yang lebih rasional, terbuka, dan berorientasikan ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.